Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Kelantan. Kita lihat soalan yang pertama. Darjah 1 menunjukkan 3 biji kek dengan kuantiti berat masing-masing. Soalan A, nyatakan nisbah berat kek A kepada kek B. Kita lihat untuk kek A adalah 900 gram dan kek B 1.2 kg. Untuk menulis nisbah, kita kena samakan unit bagi kedua-dua timbangan berat tersebut. Jadi kita akan tukarkan kepada unit gram. Iaitu A nisbah B adalah 900 gram nisbah 1200 gram. Kemudian kita akan ringkaskan nombor kita potong 2 kosong di sini jadi 9 nisbah 12. Kemudian kita boleh kecilkan lagi. Kita bahagi dengan 3, kita akan dapat 3 nisbah 4. Jadi jawapan kita untuk soalan 1A. Selanjutnya untuk soalan B, diberi nisbah berat kek B kepada C ialah 8 nisbah 9. Hitung nilai X. Kali ini adalah melibatkan kek B dan juga kek C, di mana B nisbah C adalah 1.2 kg nisbahkan dengan X gram. Jadi kita akan tukar kepada unit gram, iaitu 1200 nisbah X, di mana nisbahnya dah pun diberi kepada kita 8 nisbah 9. Kita akan melakukan darab silang, iaitu 9 darab dengan 1200 sama dengan 8X. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapan untuk X sama dengan 1350 gram. Selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan nombor 1A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, angka pengiraan dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 1. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Diberi set semester, mana X di antara 1 sehingga 12. Set P adalah faktor bagi 9. Kemudian set Q adalah kuasa 2 sempurna. Soalan A, senaraikan semua subset bagi set P. Jadi sebelum kita senaraikan subset, kita lihat apakah unsur bagi set P. Set P adalah faktor bagi 9 di antara nombor 1 sehingga 12. Jadi faktor bagi 9 terdiri daripada 1, 3 dan 9. Ini adalah unsur bagi set P. Kemudian kita akan senaraikan subset yang di sini. Untuk mendapatkan subset, kita boleh guna rumus 2n. Di mana n itu adalah bilangan unsur, iaitu 2 kuasa 3 sama dengan 8. Jadi subset bagi set P ini adalah 8 keseluruhannya. Jadi mari kita senaraikan subsetnya. Untuk setiap set, subsetnya yang pertama adalah set kosong. Kemudian kita akan senaraikan pula 1, kemudian 3 dan seterusnya 9. Kemudian subset yang seterusnya kita akan gabungkan 2 unsur. 1 dengan 3, kemudian 1 dengan 9. Dan seterusnya 3 dengan 9. Dan yang terakhir untuk subset, kita ambil semua unsur yang ada, iaitu 1, 3, 9. Dan seterusnya untuk soalan B, 1 Roman, dengan melukis set P, Q dan menulis unsur-unsur bagi set semester, set P dan set Q, lengkapkan kemelajah Venn di ruang jawapan. Baiklah, dalam pada ruangan jawapan sebenarnya diberi kepada kita set semester. Jadi di sini kita perlu lukis set P dan juga set Q di dalam set semester tersebut. Kalau kita lihat set P adalah faktor bagi 9, kita ada 1, 3 dan 9. Kemudian untuk set Q adalah kuasa 2 sempurna. Jadi kita akan senaraikan kuasa 2 sempurna untuk set Q. Kuasa 2 sempurna yang pertama adalah 1,
Kemudian kita ambil 2 kuasa 2, kita dapat 4. Kemudian 3 kuasa 2, kita dapat 9. Kemudian kalau 4 kuasa 2, kita dapat 16. Jadi 16 tu telah berada di luar julat bagi set semester. Jadi untuk set Q, kita ada 1, 4 dan 9. Dan untuk set P, kita ada 1, 3, 9. Dan kita ada dua unsur yang sama untuk set P dan Q ni, iaitu 1 dan 9. Jadi bermaksud set P dan set Q ini adalah set yang bertindan. Jadi kita akan lukis set P dan Q saling bertindan seperti ini. Kemudian kita senaraikan unsur yang ada, kita letak 1 dan 9 di sini. Pastikan bila kita nak tulis unsur, kita akan letakkan titik di hadapan nombor tersebut. Kemudian di sini kita ada 4 dan kita ada 3. Kemudian selain daripada itu, kita akan letakkan unsur itu di dalam set semester. Kita ada nombor 2, 5, 6, 7, 8. Dan kita ada 10, 11 dan kita ada 12. Kerana set semester terdiri daripada nombor 1 sehingga nombor 12. Seterusnya B2 Roman, senaraikan semua unsur bagi set P pelengkap bersilang dengan Q pelengkap. Ini kita lihat untuk P pelengkap. P pelengkap adalah unsur yang berada di luar P. Jadi yang berada di luar P di sini adalah 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 dan juga 4. Kemudian kita senaraikan pula Q pelengkap, iaitu unsur yang berada di luar Q, terdiri daripada 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 dan juga 3. Kemudian operasi yang terlibat adalah persilangan. Persilangan bermaksud apa yang ada dalam Q pelengkap ada juga di dalam P pelengkap. Jadi jawapan akhir kita terdiri daripada 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan 12. Kalau seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 2A, kita senaraikan subset, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B1 Roman, kita melengkapkan gambar rajah Venn, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk B2 Roman, kita senaraikan unsur yang melibatkan persilangan P pelengkap dan Q pelengkap, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Rajah 2 menunjukkan sebuah objek yang terdiri daripada gabungan sebuah piramid dan sebuah kubus. Tinggi objek itu ialah 10 cm. Hitung luas permukaan bagi objek tersebut dalam meter persegi. Di sini kita akan dapatkan luas bagi permukaan objek ini. Kita lihat untuk bentuk yang pertama, kita ada kubus di sini, di mana kubus panjang sisi keseluruhannya, semua sisinya adalah sama, itu 6, 6 di sini. Dan untuk kubus ini, kita ada 5 permukaan. Kerana permukaan di atas telah ada piramid. Jadi kita tak kira, kita cuma kira 5 saja. Jadi kita kena dapatkan dulu luas bagi satu permukaan, kemudian kita akan darab dengan 5. Dan soalan ini berkenaan kita untuk mendapatkan luas permukaan dalam unit meter persegi. Di sini diberi cm. Jadi kita akan tukar 6 cm kepada meter. Itu bersamaan dengan 0.06 meter. Jadi kita ambil 0.06 meter darabkan dengan 0.06 meter. Ini untuk luas satu permukaan. Kemudian kita ada 5 permukaan. Kita darab dengan 5. Kemudian kita akan tambah dengan permukaan yang ada pada piramid. Dan permukaan piramid ini adalah berbentuk segitiga. Jadi kita kena dapatkan luas segitiga ini. Pertama sekali kita kena dapatkan tinggi segitiga ini. Di mana tapaknya di sini adalah 6. Jadi kita kena dapatkan tinggi. Untuk mendapatkan tinggi ini, kalau kita lihat bentuk piramid ini dia seperti ini. Kemudian kalau kita unjurkan, tinggi piramid ini adalah 4 cm. Kerana tinggi keseluruhan adalah 10, tinggi kubus 6, jadi tinggi piramid adalah 4 cm. Kemudian tapaknya bila kita bahagi 2, dia adalah 3 di sini.
Jadi di sini adalah 5. Kita gunakan teorem Pythagoras. Jadi di sini adalah 5. Jadi tinggi bagi bentuk segitiga piramid ini adalah 5. Jadi kita akan gunakan rumus segitiga, iaitu 1/2 darab 0.06 darab dengan 0.05. Dan di sini kita ada 4 permukaan bagi piramid tersebut. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator. Dan jawapan akhir yang kita dapat di sini adalah 0.618 meter persegi. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Pertama sekali kita akan dapat markah apabila kita menukar unit cm kepada meter, itu markah. Kemudian kita menggunakan rumus bagi kedua-dua bentuk ini, kita akan dapat 2 markah beserta dengan operasi tambah di sini dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 4. A. Lukis satu graf tak terarah dan berpemberat mewakili jalan yang menghubungkan beberapa buah rumah seperti dalam jadual 1. Sini kita ada rumah Ali, Bob, Chong, David, Yusuf, Fiona dan juga Ganesh beserta dengan jarak. Jadi kita akan melukis graf berpemberat tetapi tidak ada arah. Pertama sekali terlihat Ali dengan Bob. Jadi di sini cikgu akan gunakan Ali sebagai A, Bob sebagai B, Chong sebagai C, David sebagai D, Yusuf sebagai E, Fiona sebagai F dan juga Ganesh sebagai G. Terlihat yang pertama Ali dan Bob. Kita ambil buat A di sini. Labelkan sebagai A, kemudian sambung ke Bob iaitu B. Di mana jaraknya 8.7. Untuk melukis garis ini kita perlu menggunakan pembaris. Kemudian seterusnya adalah Ali dengan Chong. Jadi Ali dengan Chong kita letak di sini dan arahnya kita boleh buat ikut suka kita di mana arah yang kita nak. 25.4. Kemudian seterusnya Chong dengan David iaitu C dengan D. Jadi kita letak di sini di jaraknya 3.5 km. Dan seterusnya Bob dengan Yusuf iaitu B dengan E. Kita letak di sini E 20.4. Kemudian E kepada F. Sini F 16.7. Dan seterusnya B kepada G. B kepada G dapat di sini. G 32.8. Jadi bentuk graf tak terarah kita ini mungkin berbeza dengan orang lain. Seterusnya untuk soalan 4B, nyatakan sama ada graf yang dilukis di A merupakan pokok atau bukan pokok. Berikan justifikasi anda. Baiklah, kalau kita lihat di sini, graf yang terlukis ini untuk pokok. Justifikasinya adalah setiap pasang bucu itu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 4A, kita melukis graf tak terarah dan berpemberat, kita akan dapat 2 markah. Untuk soalan B, kita nyatakan bahawa ini adalah pokok dan juga justifikasinya kita akan dapat 1 markah masing-masing. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 5A. Darjah 3 menunjukkan penyertaan P dan Q. Gabungkan penyertaan berikut membentuk satu penyertaan majmuk dengan menggunakan perkataan dan. Kemudian tentukan nilai kebenaran penyertaan majmuk tersebut. Jadi kita akan gabungkan P dengan Q ini dengan menggunakan perkataan dan. Untuk P, negatif 5 ialah integer dan untuk Q, 3 ialah integer. Jadi jawapan kita di sini adalah negatif 5 dan 3 ialah integer. Kemudian nilai kebenarannya di sini adalah benar. Kerana negatif 5 dan 3 adalah integer. Negatif 5 adalah integer negatif, 3 adalah integer positif. Seterusnya soalan B. Tentukan sama ada hujah di bawah kuat atau lemah serta meyakinkan atau tidak meyakinkan. Berikan justifikasi anda. Kita lihat premis pertama, 1 ialah nombor perdana dan penyertaan ini adalah palsu. Premis 2,
2 ialah nombor perdana, ini adalah benar. Premis 3 ialah nombor perdana, ini juga adalah benar. Premis 4, 5 ialah nombor perdana, ini juga adalah benar. Kemudian terlihat kesimpulan. Semua nombor perdana boleh dibahagi tepat dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Dan kalau kita lihat untuk premis 1 dan premis 4 berserta dengan kesimpulan. Pertama sekali, kita kena lihat kesimpulan terlebih dahulu. Kalau kesimpulan itu adalah benar, maka hujah ini adalah kuat. Jadi jawapan kita di sini adalah kuat hujah ini. Kemudian kita lihat sama ada dia meyakinkan atau tidak. Dan premis 1 adalah palsu. Jadi bila ada salah satu premis yang palsu, maka dia tidak meyakinkan. Kemudian kita kena nyatakan justifikasi kenapa tidak meyakinkan, kerana terdapat premis yang palsu ataupun premis pertama palsu. Selanjutnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan 5A. Kita akan dapat masing-masing 1 markah di sini. Kemudian untuk soalan B, ternyatakan hujah ini kuat 1 markah. Kemudian tidak meyakinkan 1 lagi markah. Kemudian kita nyatakan justifikasi 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Selanjutnya terlihat soalan nombor 6. A. Lakarkan graf bagi fungsi fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah x tambah 20 pada ruang jawapan. Dan di sini kita kena pasti dulu nilai C-nya, iaitu C di sini adalah 20, di mana 20 ini merupakan pintasan paksi y ataupun pintasan fx. Kemudian seterusnya kita kena dapatkan nilai puncanya, itu nilai x. Jadi untuk mendapatkan nilai punca, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan menu, kemudian kita tekan A, kemudian di sini kita tekan 2 untuk polinomial, kemudian untuk degree kita tekan 2. Di sini kita akan masukkan nilai A, nilai B dan juga nilai C. Dan nilai A kita di sini adalah negatif 1, kita masuk negatif 1, kita tekan sama dengan. Kemudian untuk B adalah 1 sama dengan. Kemudian C di sini adalah 20. Kemudian kita tekan sama dengan. Kemudian untuk dapatkan nilai X, kita tekan sekali lagi sama dengan. Di sini kita akan dapat X1 sama dengan 5. Kita tulis di sini. Kemudian kita tekan sekali lagi sama dengan. Kita dapat X yang kedua adalah negatif 4. Jadi nilai X kita di sini adalah negatif 4 dan juga 5. Kemudian kita kena tentukan bentuk graf kita. Untuk fungsi fx ini, nilai A dia adalah negatif 1 di sini. Bermaksud graf ini adalah graf negatif. Jadi graf negatif dia akan berbentuk N. Berbentuk massa macam tu. Jadi untuk langkah pertama, untuk melakar graf kuadratik, kita akan lakarkan bentuknya terlebih dahulu. Kemudian baru kita labelkan pintasan Y dan juga nilai-nilai X-nya. Jadi kita akan lakar seperti ini. Kemudian di sini kita akan labelkan sebagai 20, iaitu nilai C. Kemudian nilai X-nya adalah negatif 4 dan juga 5 di sini. Jadi ini adalah jawapan kita untuk soalan 6A. Baiklah, seterusnya kita lihat 6B. Nyatakan persamaan paksi simetri dan koordinat titik maksimum atau minimum bagi fungsi dA. Yang pertama sekali kita akan lihat paksi simetri. Paksi simetri ini kita boleh menggunakan rumus, iaitu X sama dengan negatif B per 2A. Jadi kita terus ganti nilai B kita di sini adalah 1. Jadi negatif 1 per dengan 2 darab dengan A. A kita di sini adalah negatif 1. Jadi kita akan dapat sama dengan 1 per 2. Jadi persamaan paksi simetri kita, X sama dengan 1 per 2. Itu dia berada di sini. 1 per 2. Kemudian seterusnya koordinat titik maksimum ataupun titik minimum. Untuk graf negatif, kita ada titik maksimum. Jadi untuk mendapatkan titik maksimum, dia adalah berada pada paksi simetri, iaitu pada keadaan X sama dengan 1 per 2. Jadi kita kena dapatkan pula nilai Y ataupun nilai Fx.
Caranya adalah kita menggunakan fungsi yang ada di sini, kemudian kita gantikan saja nilai X-nya, iaitu negatif X kuasa 2 tambah X tambah 20. Kita akan gantikan nilai di sini. Jadi kita akan ambil negatif X, iaitu 1/2 kuasa 2 tambah 1/2X, kemudian ditambah dengan 20. Kita akan dapat Fx. Kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 81/4. Jadi di sini nilainya adalah 81/4. Jadi kita nyatakan koordinatnya adalah 1/2 81/4. Pada seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita melakar graf dengan kita melabelkan pintasan paksi Y dan juga nilai-nilai X. Kita akan dapat 2 markah. Dan untuk soalan B, persamaan paksi simetri terdapat 1 markah dan titik maksimum terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini kita akan dapat 4 markah. Seterusnya soalan nombor 7. Dalam raja 4, PQ, QR, QS dan RS ialah satu garis lurus yang dilukis pada satu satah ke atas. Titik Q berada pada paksi Y. Garis lurus PQ selari dengan garis lurus RS. Garis lurus QR selari dengan paksi X. Diberi bahawa persamaan PQ adalah 3X tambah 2Y sama dengan 6. Soalan A, nyatakan persamaan garis lurus QR. QR selari dengan RS. Kalau terlihat di sini, QR merupakan garis yang selari dengan paksi X. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan pintasannya, iaitu dia memintas pada titik Q. Jadi kita kena dapatkan pintasan Y bagi garis PQ ini. Kerana diberi kepada kita persamaan garis lurus PQ 3X tambah 2Y sama dengan 6. Jadi di sini kita akan tukarkan persamaan garis lurus ini kepada bentuk arm, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita akan dapat 2Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Kemudian kita bahagi 2 untuk dapatkan perkali Y jadi 1. Y sama dengan negatif 3/2X tambah 3. Jadi di sini kita dapat nilai C adalah 3. Itu berada di sini 3. Jadi persamaan garis lurus QR adalah Y sama dengan 3. Seterusnya soalan B. Tentukan persamaan garis lurus RS. Kita lihat di sini RS selari dengan PQ. Apabila satu garis itu selari, maka nilai M-nya adalah sama. Jadi nilai M di sini adalah bersamaan dengan negatif 3/2. Jadi di sini kita perlu dapatkan pula nilai C. Untuk mendapatkan nilai C, kita akan gantikan nilai Y MX tambah C ini. Kemudian M adalah negatif 32. Kemudian untuk nilai X dan juga nilai Y, kita akan ambil titik S. Negatif 3 ini adalah X dan 10 ini adalah Y. Jadi kita akan gantikan di dalam persamaan kita. Itu 10 sama dengan negatif 3/2 dan X adalah negatif 3 tambah C. Dan di sini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan 10. Kemudian ditekan alpha calculate untuk dapatkan sama dengan. Kemudian negatif 3/2. Kemudian kita tekan kurungan, masukkan nilai X negatif 3. Kemudian tambah X di sini. C kita gantikan dengan X. Kemudian kita tekan shift, calculate dan kita tekan sama dengan. Dan terdapat nilai C sama dengan 5/5 ataupun dalam bentuk pecahannya adalah 11/2. Jadi jawapan akhir kita tulis balik. Y sama dengan M iaitu negatif 3/2X tambah dengan C. C adalah 11/2. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, terdapatkan persamaan garis lurus QR terdapat 1 markah. Untuk soalan B, terdapatkan nilai M 1 markah, C 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 8.
Encik Subhan menetap di Semenanjung, Malaysia. Dia ingin membaharui cukai jalan dengan membeli satu polisi insurans motor bagi keretanya. Tiada dua menunjukkan maklumat kenderaan yang ingin diinsurankan. Adalah jumlah yang ingin diinsurankan adalah RM75,000, umur kenderaan 2 tahun, kapasiti enjin 1798cc dan juga NCD 25%. Kemudian jadual 3 di bawah menunjukkan pengkadaran premium bagi tarikh motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung, Malaysia. Jadual 4 di bawah menunjukkan kadar cukai jalan persendirian di Semenanjung, Malaysia. Seterusnya terlihat soalan A. Hitung premium kasar bagi kereta Encik Subhan untuk polisi komprehensif. Baiklah, untuk polisi komprehensif, pertama sekali kita akan lihat CC-nya terlebih dahulu. Iaitu CC-nya dia melibatkan RM1,000 yang pertama bagi nilai kereta tersebut. Jadi kita akan lihat pada jadual dia berada di Semenanjung, Malaysia, polisi komprehensif. Kapasiti enjin 1798, jadi kita akan ambil pada baris yang ketiga iaitu kapasiti enjin tidak melebihi 2200cc. Jadi untuk 1000 yang pertama nilainya kita akan ambil RM339.10. Jadi harga semasa kereta Encik Subhan adalah 75K. Jadi kita cabut 1000 yang pertama. Kita tengok jadual, dia perlu bayar 339.10 sen. Kemudian untuk bakinya masih akan ada lagi RM74,000. Jadi RM74,000 ini kita ambil 74, kita darabkan dengan kadarnya untuk Semenanjung Malaysia adalah RM26. Jadi kita akan dapat RM1,924. Kemudian kita tambahkan 1000 yang pertama dan juga baki, kita akan dapat RM2,263.10. Ini merupakan premium insurannya yang masih lagi belum kita tolak dengan NCD. NCD di sini adalah 25%. Iaitu diskaun sebanyak 25%. Apabila diskaun 25%, bermaksud Encik Subhan perlu membayar 75% saja. Jadi kita terus ambil 75%, didarabkan dengan RM2,263.10. Dan kita akan dapat, jawapan kita di sini adalah RM1,697.33. Seterusnya terlihat soalan B. Hitung cukai jalan yang perlu dibayar oleh Encik Subhan. Baiklah, untuk cukai jalan juga dia melibatkan kapasiti enjin. Jadi kita akan ambil pada baris yang kedua. Itu cc antara 1601 sehingga 1800cc. Di mana kadar asasnya yang pertama adalah RM200. Kemudian kadar progresif tambah 40 sen setiap cc yang melebihi 1600cc. Jadi di sini kereta Encik Subhan cc-nya 1798. Jadi kita ambil untuk 1600cc yang pertama, dia perlu bayar RM200. Kemudian bakinya kita ambil 1798 tolak dengan 1600. Dan kita darabkan dengan kadar progresifnya 0.4 ataupun 40 sen. Dan kita akan dapat RM79.20. Jadi kita akan tambah 200 tambah dengan RM79.20, kita dapat jawapan akhir RM279.20. Dan seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita dapatkan nilai 1000 pertama dan baki, kita akan dapat 1 markah. Kemudian NCD terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, kita dapatkan kadar harga untuk 1100cc dan juga baki, kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 9. Darjah 5 menunjukkan graf suatu fungsi trigonometri di antara 0 sehingga 360 darjah. Soalan A, nyatakan fungsi trigonometri tersebut. Jadi kita ada 3, sin, cos dan juga tan.
Jadi di sini fungsi trigonometri kita, grafnya berbentuk S seperti ini. Jadi graf ini adalah graf sin. Persamaan umum bagi suatu graf sin adalah Y sama dengan A sin X, sin BX tambah C, di mana A adalah amplitude, B adalah tempoh dan C adalah kedudukan graf. Jadi kedudukan graf di sini adalah C sama dengan kosong. Dan kemudian untuk A pula adalah amplitude. Kita lihat di sini amplitude. Amplitudenya bernilai 2. Jadi A adalah 2. Kemudian untuk B pula, tempohnya adalah 360 darjah. Itu membuat satu corak lengkap. Jadi B di sini adalah 1. Jadi untuk fungsi trigonometri ini adalah Y sama dengan 2 sin X. Selanjutnya untuk soalan B, tentukan nilai P. Kita lihat di sini, kedudukan titik ini adalah P negatif 1. P ini adalah nilai X dan negatif 1 ini adalah nilai Y. Jadi untuk mendapatkan nilai P, kita akan masukkan nilai di dalam persamaan graf kita. Iaitu negatif 1 sama dengan 2 sin P. Jadi kita akan tekan kalkulator, kita akan masuk negatif 1, alpha calculate, 2 sin X. Kemudian kita tekan shift, calculate, kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai P sama dengan negatif 30. P ini merupakan sudut. Jadi kita abaikan negatif, kita dapat 30. Kemudian kita lihat pada rajah graf kita. Kita lihat di sini, yang kita dapat 30 berada di sini. Tapi sebelum 30 itu kita ada sudut 180 darjah. Jadi apa yang kita dapat 30 itu merupakan sudut pada sukuan yang pertama. Dan kalau kita lihat pada titik yang melibatkan nilai P ini, dia merupakan sudut yang berada pada sukuan ketiga. Jadi jawapan akhir kita kena ambil 180 tambah dengan 30. Dan jawapan akhir kita adalah 210 darjah untuk nilai P. Baiklah, selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan, kita akan dapat 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 10, soalan yang terakhir untuk bahagian A. Alia menghantar permohonan kemasukan ke 3 universiti tempatan. Kemudian Alia mendapat penawaran daripada universiti R, S dan T masing-masing ialah 3/5, 4/9 dan 5/12. Hitung keberkalian Alia mendapat penawaran daripada A, mana-mana 2 universiti. Jadi dia ada 3 permohonan, dia dapat mana-mana 2 universiti. Jadi bermaksud dia dapat universiti R dan dapat universiti S, dan dalam masa yang sama dia tak dapat universiti T. Jadi kita buat T tanda. Atau R dan T dan tak dapat S. Atau kombinasi yang ketiga, dia dapat S dan dapat T tapi tak dapat R. Jadi dia ada 3 kombinasi di sini. Jadi kita akan letakkan nilai yang di sini. Untuk R, kebarangkalian dia dapat R adalah 3/5 darabkan dengan kebarangkalian dapat S 4/9 darab dengan kebarangkalian tak dapat T, iaitu 7/12. Kemudian kita tambah dengan seterusnya dengan kombinasi yang kedua, R 3/5 darab dengan T 5/12 darab dengan tak dapat S, jadi 5/9. Atau dia dapat S dengan T tak dapat R. Jadi kebarangkalian dapat S adalah 4/9 darab dengan kebarangkalian dapat T 5/12 dan darab dengan kebarangkalian tak dapat R, iaitu 2/5. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Terdapat jawapan akhir kita adalah 199.540. Baiklah, seterusnya soalan B. Sekurang-kurangnya 1 universiti. Kemudian sekurang-kurangnya 1 universiti, ini mesti dapat 1 dan
yang kombinasi yang kita tidak akan ambil di sini adalah bukan R dan bukan S dan bukan T. Maksudnya ketiga-tiga universiti ini tak dapat. Yang ni saja yang kita akan buang. Jadi kebarangkalian keseluruhan adalah 1. Jadi untuk dapatkan sekurang-kurangnya satu universiti, kita akan ambil 1 tolak dengan bukan R, bukan S dan bukan T. Jadi kebarangkalian itu tak dapat R adalah 2/5. Kemudian tak dapat S adalah 5/9. Dan tak dapat T adalah 7/12. Terus tekan kalkulator, kita akan dapat 47/54. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan A 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk bahagian B dan bahagian C pula.